Tuan-tuan dan puan-puan, bahan-bahan yang akan tersimpan dalam kapsul masa ini ialah salinan kertas kabinet berkaitan dengan pembangunan Putrajaya. Ya, itu dia saudara, 7 orang gadis menyerahkan dokumen kapsul masa kepada Perdana Menteri untuk ditandatangani sebagai memperingati mercu tanda Putrajaya. Berketinggian 68 meter dan terletak di Presin 2 Putrajaya. Inilah monumen yang mengabadikan garis masa Malaysia. Dibina khas untuk wilayah Persekutuan Putrajaya kira-kira 25 tahun yang lalu. Nama rasminya Monumen Alaf Baru atau Tugu Milenium. Ada cerita di sebalik mercu tanda ini. Di bawahnya tertanam satu kapsul masa yang mengandungi amanat Perdana Menteri Malaysia keempat. Ia ditanam pada 29 Ogos 1995. Ada satu lagi kapsul masa sebenarnya yang ditanam di Kompleks Dataran Pahlawan Melaka. Dan kedua-dua kapsul masa ini sepatutnya dibuka pada tahun 2020. Inilah penzahiran fizikal Wawasan 2020, sebuah visi atau pandangan jauh seorang negarawan ulung dalam usaha menjadikan Malaysia sebuah negara berstatus maju. Persoalan yang bermain di minda kita sekarang, apa yang terkandung dalam amanat tersebut dan bila kapsul masa itu akan dibuka? Kami dapatkan sendiri jawapannya dari tokoh seorang bapa pemodenan Malaysia yang kini Perdana Menteri Malaysia ke-7. Sebelum tu Tun, sebagai mukadimah Tun ada simpan lagi tak yang asli? Tak ada. Masa ni umur berapa tahun, Tun? Lama dah tu. In your 20s? 30-an? No, I was already about 40. Oh, okay. But actually dulu satu kad je, kad saja, tak ada plastik apapun. Dia lipat dua. The first one, the first IC card I got was when I was masa saya ada di universiti lagi. Pada masa itu baru timbul keperluan untuk ada IC. Masa kita menghadapi communist insurrection pada masa itu, jadi kita kerjaan cuba untuk menentukan gerak-geri rakyat supaya mereka dapat kena pasti siapa yang terlibat dengan terorisme. 929 Jalan Parkwell, Alok Stang. Ada tarikh 21 Oktober 1961 tu. 61. Dah dekat 61, saya dah 35 tahun, 36 tahun. 36 tahun. Ya. Lebih muda dari saya sekarang. Saya nak bawa Tun kembali apabila tercetusnya idea Wawasan 2020. Pada ketika itu kami berdua masih di bangku sekolah rendah. Masih terngiang-ngiang Wawasan 2020 itu. Dia adalah satu wawasan yang sangat catchy. Mungkin tahun tu, angka itu juga memainkan peranan. 2020. Bila kita flashback dan sekarang kami berada di sini bersama dengan Perdana Menteri yang mengumumkan wawasan itu juga pada ketika itu, apa yang bermain di fikiran Tun sekarang bila Tun fikir, oh saya yang mengumumkan wawasan itu dan sekarang tahun 2020 telah pun tiba dan sekali lagi Tun sebagai Perdana Menteri?
Ya, itu sesuatu yang saya tidak mimpi pun. Saya fikir bila sampai 2020 saya dah tak ada lagi lah, ataupun terlalu tua, nyanyuk dan sebagainya. Tetapi Alhamdulillah saya masih dapat lihat pencapaian kita. Walaupun kita tidak capai matlamat yang menjadi sebuah negara maju, tetapi banyak kemajuan yang telah dicapai. Jadi dalam masa 30 tahun sejak kita umumkan wawasan 2020 pada tahun 1991. Sepatutnya 1990, tapi kita announce itu terlewat sedikit. Jadi dalam jangka masa 30 tahun kita harap negara kita mengikut tahap pertumbuhan ekonomi pada masa itu. Kalau diteruskan, kita akan jadi negara maju. Itulah sebabnya yang kita letak pada tahun 2020, 30 tahun dalam jangka masa 30 tahun. 2020 pula mempunyai satu makna yang lain bagi saya sebagai doktor. Kerana dia menjadi perfect vision. Ya, perfect vision. Tak ada cacat, pandangan yang tidak ada cacat sama sekali. Jadi kita visi bermakna kita nampak benda yang kita nak pergi tu. Kita kata vision. Dari dalam bahasa Melayu kita guna perkataan wawasan. Jadi kita kena tentukan di mana kita nak pergi supaya kita mudah merancang untuk ke arah itu. Tapi perkataan wawasan tu sendiri sangat sinonim dengan Tun. Sebelum Tun mengumumkan wawasan, memang sudah ada perkataan vision. Ya. Macam Tun sebut tadi, visi lah kalau dalam terjemahan langsung ke bahasa Malaysia. Tapi Tun lah yang sebenarnya establishkan perkataan wawasan tu dalam minda rakyat Malaysia sebagai penetapan matlamat jangka panjang. Dari mana timbul ilham perkataan wawasan tu untuk dijadikan, orang kata, perkataan hikmat tu sebagai penanda aras untuk Tun merencana matlamat 30 tahun kemajuan Malaysia? Ilhamnya, Tun. Apabila kita merdeka, kita perkenalkan dasar pembangunan negara sepanjang 5 tahun. Tiap 5 tahun kita mengadakan 5-year plan. 5-year plan ini kita tiru daripada negara-negara barat lah. Tapi 5-year plan tidak mencukupi untuk mengubah keadaan dalam negara. Cuma boleh membangun sedikit sebanyak di sana sini. Jadi kalau kita nak tentukan ke mana kita pergi, kita mesti pandang lebih jauh. Kita bagi masa 30 tahun. Apa akan jadi 30? Kerana dalam 5 tahun tak mungkin kita jadi sebuah negara maju. Jadi kita bagi kepada kita masa 30 tahun untuk mencapai satu matlamat. Apa dia matlamat itu? Untuk jadi negara maju. Itu menjadikan visi kita. Ini yang kita nampak. Bila kita nampak target dia, sasaran dia, kita lebih mudah merancang untuk sampai ke sasaran itu, sampai kepada objektif kita. Itulah sebabnya yang kita perkenalkan perancangan sebenarnya selama 30 tahun, iaitu masa yang agak panjang dan banyak perubahan akan berlaku dalam masa 30 tahun, tetapi kita sudah tentukan ini direction kita, ini matlamat kita. Masa wawasan 2020 itu tercetus, siapa orang pertama yang tahu tentang wawasan 2020? Tercetusnya dari Tun sendiri atau perbincangan langsung Tun dengan individu-individu tertentu dalam kabinet ketika itu? Macam mana permulaannya? Saya bercakap dengan banyak orang. Dengan kawan pun saya bercakap, dengan menteri-menteri pun saya bercakap tentang ke mana kita. Jadi dalam cakapan itu timbul keinginan supaya kita jadi sebuah negara maju. Jadi sebab itulah kita jadikan menjadi negara maju adalah sasaran kita, objektif kita, target kita. Jadi yang lain itu kita kumpul
untuk jadikan satu dasar lebih teratur, lebih tersusun, dan dalam 30 tahun kita akan ada 6 5-year plan. 6 plan untuk 5 tahun. Tiap 5 tahun kita marah ke hadapan lagi. Kerana apa yang kita laku dalam 5 tahun ini mempunyai kesan dan perlu disambung dengan 5 tahun yang akan datang. Tun, ada yang ingat, setengahnya lupa. Ramai juga generasi muda yang tak tahu yang Tun sendiri pernah menanam beberapa kapsul masa yang sepatutnya dibuka pada tahun 2020. Ada di Mercu Tanda Putrajaya satu, ada di Melaka juga kabarnya. Ya. Jadi bila nak betul-betul nak buka tu hanya Tun saja yang tahu. Ada yang sepatutnya dibuka. Sudah dibuka. Ada yang lagi lama. Jadi Adakah Tun yang meletakkan tarikh keramat tu nak buka pada waktu-waktu tertentu tu? Ya, sudah tentu untuk wawasan 2020, kapsul itu perlu dibuka pada tahun 2020. Tetapi saya tanam banyak kapsul dan saya lupa apa yang saya tulis. Tetapi saya harap pada tahun ini kita akan buka kapsul untuk 2020. Ada kapsul lain untuk masa lain. Ada jangkaan bila Tun nak buka? Itu saya kira dengan pegawai. tak ada pembayang langsung lah Tun. Apa yang ada dalam kapsul tu? Kata-kata atau Pasal ada kata-kata, ya biasalah. Saya fikir dia ada kaitan dengan matlamat kita. Tapi wording sebenar saya tak ingat. Maknanya masa Tun tanam tu, dengan kata-kata hikmah Tun tu, Tun menjangkakan orang lain yang akan membukanya. Ya. Dan ini satu keajaiban sebenarnya Tun. Menyebut tentang perkara wawasan 2020 ni, Tun pernah mengakui yang wawasan itu gagal. Kerana faktor apa tu sebenarnya, faktor utamanya Tun? Kita telah tentukan direction, arus yang kita perlu lakukan, tindakan-tindakan supaya kita mencapai matlamat. Tetapi apabila saya letak jawatan, tumpuan kepada pembangunan berbeza, bahkan dasar pun berbeza. Bila dia yang berbeza, maka kita tidak boleh tentukan kita akan mencapai matlamat. Dan memanglah begitu, pasal dasar-dasar yang diperkenalkan selepas saya letak jawatan jauh berbeza daripada dasar yang saya tentukan dan rancang supaya kita mencapai matlamat. Inilah sebabnya yang kita tak capai matlamat yang disasarkan. Walaupun demikian, kita dapati ada kemajuan-kemajuan yang telah tercapai. Banyak kemajuan yang telah tercapai, tapi tidak ke tahap boleh dikenali sebagai negara maju. Dan disebabkan itu, Tun sendiri telah meletakkan wawasan kemakmuran bersama 2030. Tun yakin dalam tempoh 10 tahun yang boleh dikatakan singkat sebenarnya, kita mampu capai matlamat dan Menebus kembali matlamat asal wawasan 2020 tu. Katalah di tengah jalan perubahan kepimpinan. Adakah Tun mahukan wawasan itu diteruskan atau dia ada kemungkinan untuk menerima nasib sama dengan wawasan 2020? Kita tentukan dalam jangka masa 10 tahun, kerana banyak sudah yang telah kita lakukan dan telah mencapai kejayaan. Tetapi dalam masa 30 tahun itu kita juga dapat kenal pasti sebab-sebab kita tidak mencapai. Umpamanya resepsi oleh mereka yang menjadi sasar kita, mereka tidak lakukan apa yang kita harap daripada mereka. Sebab itu kita tidak capai matlamat itu. Dalam wawasan kemakmuran bersama ini, kita akan ketepikan segala tindakan yang salah yang dilakukan dahulu. Umpamanya, maaflah saya kata ini, kita berpendapat bahawa yang perlu ada untuk memajukan negara ialah peluang.
dan kita wujudkan peluang. Kita juga keluar kontrak, keluar beasiswa dan macam-macam lagi. Tetapi kita dapati peluang-peluang ini tidak digunakan seperti yang kita rancang. Ada mereka yang mereka menjual peluang. Jadi kalau dijual peluang itu, maka mereka tidak akan maju. Sebab itulah kita gagal. Kali ini untuk kemakmuran bersama kita tentukan kalau peluang itu dijual kontrak, dijual lesen, dijual AP, dijual, kita batalkan. Jadi mereka yang akan terima peluang ini mesti menjadi lebih serius, lebih menumpukan lebih daripada mendapat keuntungan awal. Betul, banyak pembangunan yang kita lihat hari ini, apabila kita lihat pembangunannya sebagai rakyat Malaysia, kita akan ingat Tun. Memberi contoh pembangunan Putrajaya yang telah pun menjadi model negara-negara lain. Apa yang mungkin Tun sendiri mahukan dalam wawasan 10 tahun mendatang ini, pembangunan yang telah dilakukan itu capai di tahap mana? Atau Tun merasakan kita sudah berada di landasan yang tepat dan mungkin pembangunan infrastruktur itu bukan fokus utama. Jadi menyentuh mengenai Malaysia sebagai model negara-negara luar, apa wawasan Tun sekarang untuk pembangunan sebegitu? Kerajaan mesti main peranan untuk memajukan negara ke tahap yang kita idamkan, tetapi bagi kerajaan ini tidak menjadi masalah yang besar kerana kerajaan bertanggungjawab untuk menyediakan infrastruktur. Dengan itu kita sediakan jalan-jalan raya, lebuh raya, kita sediakan lapangan terbang, di port dan sebagainya. Itu mudah dilakukan. Walaupun kadang-kadang untuk melakukan ini kita membeli kontrak, tapi ada yang kontrak tak berjaya lah. Tapi yang pentingnya rakyat. Kalaupun rakyat miskin, mereka miskin kerana sebab-sebab tertentu. Terutamanya mereka tidak ada peluang, kita wujudkan peluang. Mereka kekurangan wang, kita ada pinjaman. Tetapi kalau mereka tidak berminat untuk menceburi diri dalam bidang-bidang yang kita telah kenal pasti, maka itu akan menyebabkan pencapaian kita berkurangan. Sebab itu kali ini kita sudah faham kelemahan-kelemahan ini. Di pihak kerajaan kita boleh bangunkan Putrajaya, bangunkan jalan raya, bangunkan pelabuhan dan sebagainya. Itu sudah ada dan akan diperbaiki. Itu tak jadi masalah sangat. Walaupun kita perlu kepada kewangan yang cukup untuk semua projek-projek ini. Kita juga perkenalkan cara swasta menswastakan projek-projek yang kerajaan tidak mampu, seperti jalan tol umpamanya. Itu boleh dilakukan oleh pihak kerajaan. Tetapi pihak yang miskin, mereka miskin kerana tidak ada peluang, tidak ada modal, tidak ada, kita akan wujudkan peluang. Tetapi walaupun kita wujud peluang dan beri capital, modal kepada mereka, kalau mereka tidak tahu mengurus, maka mereka juga akan gagal. Sebagai anak wawasan 2020, sebenarnya kami mengakui sebenarnya kami tidak setuju 100% bila Tun mengatakan yang wawasan 2020 ini gagal. Sebab kalau kita lihatkan antara tonggaknya ataupun antara matlamat yang Tun nak lihat ketika tahun 2020 adalah sebuah masyarakat yang hidup dalam keadaan demokratik, dan ini saya kira sudah dicapai melalui PRU 14. Masyarakat Malaysia lebih matang, dah berani membuat perubahan, dan ini juga sebenarnya antara elemen pencapaian wawasan 2020. Betul? Ya, kita capai. Saya tak kata kita gagal langsung. Ada area-area perkara-perkara tertentu yang kita mencapai matlamat kita. Umpamanya, kita dapati bahawa doktor
Melayu berkurangan. Pada satu masa dulu sebelum New Economic Policy, cuma 2% saja doktor di Malaysia terdiri daripada orang Melayu. Ini tidak seimbang, tidak adil. Tetapi kita memberi peluang, memberi beasiswa dan sebagainya. Sekarang ini sudah 40%. Meningkat dengan tinggi. Ini kita capai matlamat kita. Dan dalam bidang-bidang profesion yang lain pun demikian. Tetapi daripada segi perniagaan, perusahaan, di situ kita tidak dapat tingkatkan. Walaupun saya akui ada mereka yang berjaya dan jadi billionaire pun dan menimbulkan iri hati orang-orang tertentu, tetapi majoriti untuk mengimbangi kita mesti dapat bilangan yang cukup supaya tidak ada perbezaan antara kaum dengan kaum ataupun antara bandar dengan luar bandar. Betul, sebelum PRU 14, ramai dalam kalangan rakyat Malaysia, mungkin majoriti tak pernah terfikir satu hari sebuah kerajaan yang telah memimpin negara selama 60 tahun boleh tumbang. It only took one man to do it. Tun, sebelum ni Pakatan Harapan sekarang pada ketika itu berkali-kali cuba tidak pernah menang PRU. It's a little bit emotional for us also knowing that how the country still needs you. So when you said macam mana sekalipun Tun satu hari nanti akan menyerahkan kepimpinan, will you still be in the background? Saya fikir bukan saya sebenarnya. Kalaulah kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Seri Najib itu menjalan tugasnya dengan baik, membangunkan negara, mengambil berat tentang nasib rakyat dan sebagainya, saya tak fikir saya boleh tumbangkan dia. Yang menumbangkan dia ialah perasaan rakyat tidak puas hati dengan pemerintahan itu. Jadi saya cuma alat saja untuk mengumpul tenaga supaya rakyat boleh ada pilihan yang lain. Kalau tidak ada pilihan yang lain, katalah cuma ada satu parti saja nak lawan dengan BN, tak mungkin. Jadi kena ada gabungan, barulah ada kekuatan. Jadi itu dia punya jentera dia punya strateginya. Tetapi yang sebenarnya menyebabkan penukaran kerajaan ini ialah kesalahan yang teruk yang dilakukan oleh kerajaan yang dikalahkan itu. Kalau dia menjalankan tugas dengan baik, saya yakin kita tak dapat tumbangkan. Sekarang ni kita bayangkanlah Tuan melihat ke depan menuju ke PRU 15. Tuan rasa keadaannya bagaimana? Ya, kalau kita jalankan tugas kita dengan sempurna, kita tunaikan janji-janji kita, walaupun tidak sepenuhnya, tetapi usaha ke arah itu kita lakukan, saya yakin kita dapat teruskan menjadi kerajaan dan teruskan usaha-usaha untuk membangunkan negara supaya pada tahun 2030 kita mencapai matlamat kita. Soalan yang paling kerap orang tanya, betul ke masa wawasan 20 itu tercetus, kita memikirkan ada kereta terbang? Kita memikir kan ada kereta boleh terbang pada tahun 2020. Soalan paling kerap. Kita tak fikir benda itu. Yang kita utamakan ialah pendapatan per capita yang menjadi ukuran kemajuan sesebuah negara. Kita punya performance dalam bidang ekonomi. Dan juga kita perlu mempunyai kebolehan dalam bidang industri, kebolehan dalam bidang mencipta barangan-barangan baru dan sebagainya. Dan kita perlu mempunyai masyarakat yang terpelajar, yang terlatih, yang mampu menangani masalah-masalah. Tun sendiri
memperkenal dasar pandang ke timur. Dulu kita tengok orang, kita tengok Jepun, kita tengok negara yang maju untuk kita jadikan role model. Tapi hari ini, di sebalik apa pun pencapaian wawasan kita, tapi ada negara macam Arab Saudi misalnya, mereka tiru wawasan Malaysia, wawasan Arab Saudi 2030. Jadi di Ashgabat, pusat pentadbirannya di Turkmenistan juga mengakui yang mereka meniru Putrajaya. Jadi macam mana Tuan melihat perkara ini? Malaysia dah ditiru. Kita perkenalkan di tarikh sesuatu wawasan itu dicapai dan kita tentukan kita akan jadi sepatutnya jadi negara maju pada 2020. Sebab ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Tetapi negara-negara lain juga melihat bahawa menentukan sasaran adalah satu perkara yang penting. Kerana mereka boleh merancang untuk mencapai sasaran itu. Sebab itu mereka tentukan tarikh. Dan tarikh mereka tak sama dengan kita. Tetapi menentukan tarikh untuk mencapai sesuatu sasaran sudah diterima sebagai satu cara untuk memajukan negara. Perisian negara maju adalah masyarakatnya, Tun. Jadi nilai-nilai diri apa yang perlu ada pada rakyat Malaysia kalau nak jadi rakyat negara maju, Tun? Jadi rakyat negara maju kita mesti rajin, kuat bekerja, beramanah, sifat-sifat yang mulia yang sebenarnya menjadi sifat-sifat yang terdapat dalam agama Islam. Jadi saya harap rakyat Malaysia akan berusaha bersungguh-sungguh kerana menjadi negara maju ini adalah matlamat kita bersama. Masing-masing perlu menyumbang dengan dalam bidang yang mereka ceburi dan saya yakin dengan itu kita akan membuktikan bagaimana setianya kita kepada negara. Bukan setia kepada orang tertentu tetapi kepada negara. Itulah yang penting kerana matlamat kita ialah untuk majukan negara kita.